Okay guys, bismillahirrahmanirrahim. Okay, selamat datang semua hari ni. Mungkin ada lagi kawan-kawan kita nak masuk ni. Okay, tak apalah, tak apa. So, fokus kita untuk bengkel kali ni sekadar selingan. Cikgu memang fokuskan kepada paper 1, soalan-soalan negeri tahun lepas, dan cikgu zoom lagi kepada topik-topik form 4 je. Sebab apa? Sebab topik form 4 ni memang dia akan relate dengan topik form 5 lah. Pengiraan dia, calculation dia kan. Jadi banyak foundation kita pada form 4. Kepada yang dah master form 4 tu, alhamdulillah lah, anggaplah ni sebagai revision. Kepada kawan kita mungkin ada yang masih lagi weak ke, lemah ke, ataupun bela-bela tu, cikgu cadangkan sesuai lah untuk awak ni kan. Okey, kat sini cikgu lampirkan soalan dan juga nota. Kat belakang tu ada nota ringkas. Nota ringkas ni sebagai untuk recall kita pembelajaran dengan cepat. Itu je lah. Dia tak bagi detail kan, dia bagi secara ringkas saja. Okey, kita sekarang ni berada pada chapter pertama. So, cikgu target satu hari 2 chapter. Jadi sebab itu cikgu buat paper 1 lah, sebab laju sikit. Paper 1 ni bagusnya sebab dia bincang semua subtopik. Kalau paper 2 ni dia akan bincang certain topik dan dia punya jawapannya panjang-panjang. Jadi nak explain pun tak banyak lah kita boleh belajar kan. Jadi itu bezanya. Okay, first of all, first thing first sebelum cikgu nak start, cikgu sukalah tengok dulu apakah yang kita belajar dalam bab 1 ni. Okay, kita ada nota awak ni ada bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Korang tengoklah which one korang prefer. Korang tengok je, sama je. Okey, pertama ni korang akan belajar mengenai pengenalan lah kepada kimia kita. Pengenalan kepada kimia, iaitu kimia kita adalah dalam kehidupan harian, kerjaya. Siapa nak jadi kosmetik ke, bidang kosmetik boleh. Okey, lepas tu yang paling penting korang kena tahu kaedah scientific. Scientific method. So, kaedah kita ingat, kita mesti bermula dengan pemerhatian, observation. Ini popular ni. Mula-mula sekali kita kena observe. Yang paling last baru kita akan tulis laporan. Tengah-tengah tu insya-Allah okey lah. Okay, sebab masa form 3 dulu, korang akan hajar sampai dekat sini je. Masa form 3 dulu, korang belajar masa sini. 2 yang atas korang tak belajar, 1 yang bawah korang tak belajar. Korang belajar terus mengenai mengenal mesti masalah. Identify the problem. Okay. So now dengan yang ini, maka ini sangat penting ni. Untuk paper 1 lah penting. Okay. So kat bawah ni pun ada ya dalam bahasa Inggeris. Observation yang pertama, yang last tu adalah writing report. Okey, itu juga nak cerita sikit mengenai yang pertama ni sebab dia tak banyak soalan yang pertama. Cikgu terus masuk kepada soalannya lah. Okey, jom kita tengok soalan yang pertama, negeri. Daripada negeri Selangor. Semua soalan ni pada tahun lepas, soalan trial negeri. Okey, jom kita buat sama-sama ya. Okey, now yang pertama, a student carry out an experiment. Dia sedang membuat eksperimen untuk menentukan rate of dissolving, ketelarutan garam untuk saiz yang berbeza. So, kat sini agak-agaknya radas apakah yang sesuai digunakan? Okay, kat sini nampak tak? Dia ada perkataan kadar ataupun dalam bahasa Inggeris rate. Bila sebut kadar ataupun rate, apakah yang akan relate dengan dia? Ataupun ada siapa-siapa nak jawab ke? Syami nak cuba jawab? Nak cuba komen? Amni kata masa. Betul. Bila korang tengok rate, tengok kadar ni, mesti dia melibatkan adalah time. Okay. Stopwatch. Tepat sekali. Okay, juga move ya. Okey, yang kedua daripada SBP. Berikut manakah merupakan urutan kaedah scientific method yang kita bincang tadi. Mula-mula memerhati, yang paling last menulis report. Okey, cuba korang tengok. Agaknya manakah jawapan yang sesuai? Okey, B dah out dah. D pun dah out. Antara A dan C, dua-dua ni membuat pemerhatian.
Observation. Ingat, mula-mula mesti pemerhatian, observation. So, antara A dan C, which one jawapan korang? Korang rasa mana yang betul? Jawapannya adalah C. Betul. Jawapannya adalah C. C lagi tepat. Okey. Jadi, kalau korang ada akronim, silakan. Cuma cikgu tak ada lah pula akronim nak buat ni. Sebab dia tak kritikal sangat. Paper 1 je kan. Okey, seterusnya kita nak masuk negeri 9. Okey, ni adalah protective equipment. Cuba tengok betul-betul. What is the function? Fungsi dia, guys. Soalan ni arah rendah ni kot. Okey, A, B, C, D. Cuba komen sikit apa jawapan korang. Jawapannya A. Okey, betul A. Okey, jawapan ni mesti korang jawab lah. Soalan senang kot. Okey, negeri Selangor lagi. Where reactive metal. Okey, logam reaktif. Okey, logam reaktif ni pada kumpulan berapa? Grup keberapakah metal ni yang reaktif? Grup 1 ya. Grup 1. 1 dan 2. Nanti bila masuk dalam jadual berkala, dalam predictable, cikgu akan explain sikit lah. Lebih detail mengenai predictable tu, group 1 sampai group 18 yang popular je. Esok lah kot. So, manakah jawapan awak? Kat mana kita perlu simpan group 1 ni? Jawapannya adalah dekat minyak parafin. Betul. Kenapa? Sebab yang pertama, kenapa minyak parafin? Parafin oil. Yang pertama, supaya dia tak expose dengan udara. Betul. Tak expose dengan oksigen. Betul. Yang kedua, supaya tak expose dengan cahaya matahari. Yang ketiga, tak expose dengan air daripada udara. Sebab itu minyak parafin botolnya gelap. Jadi kalau dia berjumpa dengan ketiga-tiga ni, mungkin dia boleh meletup. Okey, daripada SBP. Kita punya sisa ataupun waste kimia dalam makmal, kita nak melupuskan dia, kita nak disposekan dia. So, which method is the correct one? Manakah method yang paling sesuai? Okay, boleh katakan chapter 1 ni korang kena betul lah. Saya pun kata C. Sisa pepejar seperti kaca getah mesti dibuang ke dalam tong sampah. Okey, tu mesti macam betul. Cuba tengok lain lagi. Sebab kat sini cikgu concern pasal kaca ni. Pasal kaca tu. Okey, kalau ada lain mungkin lagi tepat. Ni kata A. Sisa hidrogen peroksida pada kepekatan rendah. Low concentration. Ini betul. Ini betul. Ini aku rasa lebih munasabah sikit lagi berbanding C tu. C sebab kaca tu. Dan satu lagi kaca lah. Kaca sebab dia pecah, takut dia kena proper sikit, kena bungkus kaca kan. So yang lebih tepat sikit kat sini, cikgu rasa A lagi tepat. Okey, negeri 9. Okey, dilupuskan juga, dispose. So, antara berikut manakah cara melupuskan bahan yang mempunyai pH less than 5, kurang daripada 5 dan lebih daripada 9. Senang cerita, asid dan alkali lah. Macam mana kita nak dispose asid dan juga alkali? Ni kata D.
Jawapannya adalah D. Betul. Kita kena berlabel. Kalau kaca tadi sepatutnya kena macam ni juga. Supaya orang tak tahu. Cikgu ada pengalaman dulu masa kerja dekat hospital lah kejap. Dia ada orang lah, kalau dia ada beg dia kan, ada beg warna hijau, warna kuning, warna merah. So beg warna merah atau plastik merah biasanya mempunyai penyakit lah, jarum dan sebagainya. Jadi kalau pekerja yang buang sampah tu, biasanya dia suka tekan-tekan sebab dia nak kemekkan dia punya sampah tu kan. Jadi one day tu dalam baku merah tu memang tak boleh nak tekan. Kita jangan tekan sebab dalam tu mungkin ada jarum. Jadi jarum tu terkena pada pekerja tu. Jadi dia kemungkinan dia pun terkena jugalah jangkitan. Sebab kalau bungkus warna merah tu dia bahaya sikit. Jadi sebenarnya kita dah belajar daripada sekolah lagi lah benda ni. Cuma kita tak asingkan mengikut color lagi. Bila kita masuk dalam pekerjaan sebenar, kita ada SOP yang lebih ketat lah, terutamanya di hospital. Okey, jadi yang pekerja tu dah kenalah pesakit. Adalah penyakit dia. Kesian juga kat dia. Okay, which diagram show the correct storage method for hydrogen peroxide, guys? So, hydrogen peroxide ni agak popular, terutamanya diminta formula. Jadi, formulanya macam air tau. H2O. Cuma korang letak O je, 2 je kat belakang. Jadi, hydrogen peroxide ni sama macam air, cuma korang letak 2 kat belakang. Sebab dia selalu minta formula hydrogen peroxide. Okay, so macam mana satu ni? Korang nak letak. C, yes. Dalam minyak, dalam botol yang gelap lah. Supaya tidak mudah terangkat. Okey, kita dah masuk bab 2. Okey, bab 1 tu juga anggap sebagai kacang je. Dan bab 1 pun tak banyak keluar paper 1. Mungkin 1 atau 2 je. Bab 2 ni dah mula kritikal sikit. Okey, jom kita buat sikit. Dia punya nota dia. Ni bahasa Melayu. Okey, kepada yang ambil DLP, bahasa Inggeris boleh letak kat bawah ni. So, juga akan cerita sedikit lah secara ringkas ya bab ni. So, mula-mula korang akan cerita mengenai jirim, iaitu metal dalam bahasa Inggeris tu. So, metal ni memang korang ada 3 perkara, iaitu korang ada solid, korang ada liquid dan korang ada gas. So, yang terbaru, korang ada satu lagi benda baru. Mungkin korang tak belajar lah. Mungkin silibus akan datang dia akan belajar. Namanya adalah plasma. Plasma ni tak ada kat bumi. Dia biasanya banyak dekat angkasa. Jadi bila diorang pergi travel ke angkasa, diorang jumpa satu lagi jirim baru, namanya adalah plasma. Plasma tu tak nampak lah tau, tak nampak. Dia hampir macam gelombang dan cahaya, tapi dia plasm lah, dia plasma. Jadi korang tak belajar lah, nanti korang akan belajar kat U lah kalau advance kot. And then diorang ni mesti mempunyai teori kinetik jirim. Okay, teori of metal, di mana dia akan bercerita mengenai arrangement of element, tenaga kinetik dan juga attraction between element, between particle. Okey, alang-alang kat sini cikgu nak cerita pasal zarah ni, zarah kan. Ni zarah ni adalah particle Okey, bila sebut particle ni korang kena aware, particle ni ada 3 perkara, iaitu atom, iaitu ion dan itu molekul. Jadi, bila soalan tanya, what is the particle? Namakan zarah. Name the particle. Jadi, korang cuma jawab sama ada atom, ion ataupun molekul. Itu je, guys. Okay? Name. Okay, cikgu teruskan lagi. Yang penting lagi, korang kena tahu dia adalah, setiap unsur kebanyakannya ada isotop. Contohnya seperti karbon. Karbon 12 kan? Tapi kita ada juga karbon 13 dan kita ada juga karbon 14. Kita ada juga karbon 11. Jadi karbon yang kita guna sekarang ni karbon 14. So karbon 14 tu dia adalah stabil. Stabil maksudnya kita boleh gunalah, boleh pegang. Kita boleh guna dalam gadget. So selain daripada karbon 12 ni, mereka adalah isotop. Isotop lah. So antara yang popular, isotop yang popular untuk karbon adalah karbon 14, guys. Okey, siapa tahu apakah fungsi
the function carbon of 14. Alia tahu tak fungsi carbon 14 ni apa? Dia adalah radioaktif ya. 14. Tak tahu, ada tahu? Amni tahu Amni? Untuk mengesan usia fosil. Betul, good. Ataupun artifak lah. Sebab itu kita saintis boleh tahu bilakah bumi ni diciptakan. Korang rasa bilakah bumi ni ada? Menurut sains. Sains tu ingat kena buat pemerhatian, observation, kena buat manipulation, kena buat report dan sebagainya. Baru dia boleh conclude bumi ni bila ada. Termasuklah dia buat kajian fosil ni. Bumi ni wujud dijangkakan pada 4.5 bilion tahun plus minus lah. Bumi ni wujud. Masa ni manusia tak ada lagi guys. Okey, lepas tu wujudlah kita punya era yang bermula dengan Prakambria. Ingat lagi tak korang belajar dulu? Prakambria sehinggalah zaman manusia. Manusia hidup bila? Manusia hidup dijangkakan 1.8 million juta tahun yang lalu. Jadi manusia ni hidup 1.8 juta tahun yang lalu. Berdasarkan apa? Berdasarkan penemuan fosil dan juga meteorit yang pecah-pecah. Kalau kat Malaysia ni, meteorit yang dijumpai dekat Perak namanya Bukit Hantu. Korang Google nantilah. Bukit Hantu Perak. Situ meteorit pernah jatuh. Jadi mereka telah buat kajian lah menggunakan karbon 14. Okey guys. Okey, itu sebab sedikit. Nanti kalau ada detail juga akan explain pada soalan ya. Okey, now kita masuk yang berikutnya. Okey, soalan Kelantan menunjukkan tentang isotop. Isotop ni apa? Isotop ni proton yang sama. Okey, proton yang sama tapi neutron yang berbeza. Neutron yang berbeza. Okey, nombor proton sama. Macam karbon tadi, proton dia sama tapi nombor neutron yang berbeza. Okey, cuba tengok kat sini. Okey, so dia kata calculate, hitungkan gisim ethereal atom bagi sampel rubidium. Berapakah dia punya gisim dia? Hitungkan gisim atom bagi sampel rubidium ini. So, berapakah korang dapat? Bilangan proton campur apa? Bilangan proton tambah dengan bilangan neutron dapat dia punya mass dia. 37 tambah 48 dapat berapa guys? Dia punya bateri habis ke? 37 tambah 48 kita akan dapat 85 kan? 85. Okey. Cuba tengok bawah dia pula. 37 tambah 50 dapat 87. 87. Okey. Cuba kita tambah kedua-duanya dan kita bahagikan 2. Agaknya berapakah jumlah kedua-dua ni? Dapat berapa guys? 86 lebih kurang. 86. 86 ya. Okey, 86. Okey, now jadual 1 menunjukkan unsur dengan nombor proton. Okey, proton number. Seperti table di bawah. Okey, ini kita punya nombor proton. Okey, bila dapat nombor proton, yang pertama kita buat arrangement dia guys. Untuk diri kita lah. 2 5. Yang bawah 25. Yang bawah ni apa ni? 2 8 1 2 8 7 2 8 8 1. Okey, yang ni korang biasa lagi buat? Masih ingat ke?
Ingat, okey. Masih baik ingat. Mana tahu tak lupa ke apa kan. Okey. Macam mana cara nak tahu sama ada dia metal, dia logam ataupun dia bukan logam? Okey, apa ada siapa-siapa yang boleh bagi tip tak? Contohnya kata W ni, dia logam ke bukan logam? Bukan logam ya, sebab belakang dia, kalau korang tengok belakang dia, biasanya kalau belakang ni ada 4, 5, 6, 7, biasanya dia bukan logam, dia bukan metal. Tapi kalau ada belakangnya ada nombor 1, 2, 3, biasanya dia adalah metal. Yes, yes. X27. Cikgu salah. S. Cikgu salah. Mana? X tadi 2.7. Nombor 9. Sekejap, cikgu clear je. Cikgu blur je. 2.7. Kenapa X 2.7? Kan 7 ni kan? Nombor proton dia 9. Oh, X. Allah Akbar. Sorry. Aduh, cikgu minta maaf. Cikgu blur jap. Cikgu tengok W pula. Jadi 7 lah. Ya. Betul. Kalau 7 ni dia adalah bukan metal. Okey, jadi metal dia kita satu je lah. Soalannya adalah pasangan manakah yang mempunyai properti kimia yang sama. Jadi kalau kimia yang sama ni mesti dalam grup yang sama guys. So korang tengok manakah grup yang sama. X dan Y. Okey, good. X dan juga Y ya. X dan juga Y kerana mereka berada pada 7. Kumpulan 7. 17. Okey, cikgu move lagi. Okey. Agak-agak ni saintis manakah yang memperkenalkan model ini? Tengok sekali imbas, boleh dapat tahu tak apa ni? Tengok ni, depan ni ada proton. Ni proton. Siapakah yang memperkenalkan proton? Jawapannya Saza kata D. Okey, proton. Cikgu nak bagi tips sikit ya. Okey, bila korang tengok nail ball, nail ni macam snail ya. Nail ni macam snail. Snail ni macam petala ataupun shell lah. Jadi kalau nail ball ni dia memperkenalkan shell dia. Okey, kalau John Dalton, korang tengok atom ni. John Dalton ni dia memperkenalkan atom. Okey, kalau dia adalah James, korang ingat kartun Jimmy Neutron. Jimmy Neutron. Jadi James Chadwick ni dia menjumpai neutron. Okey, kalau proton, korang tengok kereta Ford. Ingat kereta Ford? Korang ingat kereta proton. Jadi jawapannya adalah D lah. Sebab dia menjumpai proton. Okey, Saza, terima kasih. Ingat macam tu ya. Alright. Thomas Thomas tu dia adalah menjumpai elektron. Thomas tak ada kat sini. Okey, cikgu move. Harap-harap dia berjaya lah. Apa ni, korang bolehlah dapat sikit idea. Okey, ni biasanya pemanasan naphthalene ya. Ni adalah pemanasan naphthalene biasanya. So, soalan paling popular ditanya kat sini ni. Kat sini adalah melting dan juga boiling point. Okey, takat lebur. Melting, takat dia cair, dan cakap dia beku. Okey, freeze. Takat beku dan juga takat cair. Okey, tak apa, kita buatlah soalannya supaya nampak sikit. Baru kita cerita. Yang pertama, dia kata pernyataan berikut, yang manakah yang betul? So, which one is correct?
Okey, agak-agaknya manakah cecair dan manakah pepejal? Apa korang jawab dulu. Nanti juga akan beritahu. Tak ada? Cikgu explain Okey, so dia macam ni ya. Kalau dari atas, ni namanya adalah dia pepejal. Dia solid. Pepejal ataupun solid. Satulah aku pakai pepejal. Okey, pepejal sampai kat sini ni, dia pepejal. Okey, dia nak jadi cecair guys. Ini cecair ni. Ini pepejal tambah cecair. Okey. Dekat sini adalah cecair. Okey. Jadi kalau kat sini dia akan jadi gas lah. Ini akan jadi gas. Gas tambah pepejal. Kalau gas betul kat sini. Okey. Jadi soalan yang paling popular dia akan tanya, kenapakah dekat T1 dan T2 ni dia tak terus naik? Kenapa dia sangkut dekat situ? Kenapa dia straight je dekat sini? Okey, apa jawapan korang? Dekat sini naik kan? Ni naik ni. Sampai sini dia akan stop. Temperature-nya tak naik-naik. Okey, jadi jawapannya adalah okey, yang pertama ni dekat sini dia absorb. Absorb ni serap lah kan? Okey, itu sudah pasal lagi. Okey, dia akan serap serap haba, heat. Okey, sini pun dia akan serap heat. Sama je. Bila kita panaskan, kedua-dua ni akan serap heat. Dia akan serap heat. Bezanya dekat sini dia serap heat adalah untuk mengubah menjadi kinetic energy. Maksud dia bergetar lah. Dia bergetar terus dia shoot dan naik. Tapi dekat bawah ni, dekat pepejal dan cecair, dia serap bukan untuk jadikan dia kinetik. Kan? Cuma dia nak berubah bentuk aja. Jadi dia absorb untuk dia weaken, untuk dia lemahkan daya tarikan dia. Attraction force. Dia nak lemahkan. Jadi dia absorb heat, dia nak lemahkan attraction force dia, daya tarikan. Dekat sini dia absorb untuk dia shoot naik ke atas. Dia nak dapatkan energi dia. Untuk jadikan dia kinetik. Faham tak? Jadi beza tu, sebab itulah sini temperature tak naik. Sebab dia absorb untuk weakenkan dia punya attraction force. Melemahkan daya tarikan dia. Nampak sekarang ni beza dia. Okey, so daripada explanation cikgu ni, manakah yang sesuai? Tengok yang A dulu. Keadaan fizikal T1 dan T2. T1 dan T2, cecair dan pepejal. Dah terus dapat jawapannya. Okey. Cikgu rasa benda ni sangat popular tau. Paper 1 dan juga paper 2. Jadi cikgu explain lagi dalam bentuk ais. Okey, katakanlah cikgu ada ais. Mungkin ais ni korang boleh perasan sikit lah. Ais ni dalam keadaan cecair. Berapakah suhu ais? Siapa tahu? Berapakah suhu ais? Suhu ais adalah 0 degree. Bila ais dia mula cair, dia jadi macam mana? Dia jadi cair. Sambil-sambil tu dia akan jadi ketul-ketul sikit-sikit kan? Okey, berapakah suhu pada ketika ini? Berapakah suhu pada ketika ini? Sini masih lagi kosong guys. Nampak tak? Sini tak ada perubahan suhu. Bila tak ada perubahan suhu, ini maksudnya dia berada dekat sini lah. Ni. Faham tak? Dia berada dekat sini. Pepejal dan cecair berada dekat sini. Okey. 27 tak? Dia kosong lagi. Lepas tu mula dia cair betul-betul baru dia naik. Ni cair betul-betul. Lepas tu kat sini barulah dia akan jadi pepejal, cecair dan pepejal. Cecair dan gas. Jadi aku nak beritahu kat sini lah term dia ni. Nampak tak? Suhunya tak berubah. Jadi kalau kita buat graf, suhunya kat sini adalah kosong. Melting point dia kosong. Walaupun bentuknya berubah, tetapi suhu tak berubah. Okey, now kita tengok yang seterusnya. Johor ya.
Okey, apakah proses X? Di mana proses X adalah perubahan tenaga yang terlibat. So, apakah X ni guys? Cuba tengok betul-betul. Okey, cikgu rasa ni senang kot. Air naik ke atas. So, apakah proses dia? Ni kata A. Evaporation. So, evaporation kena satu je. Okey, kebetulan satu je. Evaporation Okey, kenapa evaporation ni dia adalah absorb heat? Jadi korang ingat macam ni tau. Semakin ringan dia, semakin dia absorb heat. Contohnya, kalau air menjadi gas, dia akan absorb heat untuk dia jadi kinetik bergerak. Jadi dalam kes ni, air cecair menjadi gas, nampak tak? Dia lagi ringan kan? Dia absorb heat. Kalau cecair, gas menjadi cecair, ni dia release heat. Dia akan bebaskan heat. Jadi dia lemah lah, tak ada kinetik lah. Dia bergabung dan jadi air balik. Jadi kondensasi, dia adalah release heat. Evaporation, dia absorb heat. Jadi nak ingat macam susah, tapi korang ingat macam ni je. Kalau dia berat, nak jadi keringan, dia absorb heat. Senang macam tu. Ringan menjadi berat, dia akan release heat. Okay, good. Okay, next. Kita masuk pula Johor. Okay, mengandungi dua isotop. Ingat, isotop tu proton dia sama tau. Ni, proton dia sama ya, 17. Tetapi nucleon number-nya tak sama. Definisi isotop macam tu. Kalau ditanya apakah definition isotop, proton number is the same, but nucleon number is different. Different proton number. Okey, soalannya apa? Hitungkan gisim atom relative X. So, berapakah gisim atom relative X? 25%. Okey, cikgu tak nak buat pengiraan untuk bab ni. Ya, cikgu takut cikgu lambat. Masa dah setengah jam kan. Cikgu skip dulu ya. Kalau ada masa, cikgu datang balik sini balik. Okey, cikgu masuk yang seterusnya. So, apakah simbol bagi unsur kremium? Kuprum, mangan dan juga kalium. Potasium, manganes, copper dan juga kremium. Okey, so ni senang kot ni. Ni mesti korang boleh jawab lah kot. Apa jawapannya? Jawapannya adalah D. Ni mesti korang boleh jawab ni. Korang dah hafal belum logam reaktif metal? Korang ada akronim korang sendiri? Kalau ada, tak payahlah juga explain kan? Korang ada ke kalau nak cantik ke, kalau nak kahwin ke? Dah ada dah? Pakai, ada yang tu pakai yang tu. Okey, seterusnya tengok daun-daun ni. Okey, menunjukkan perubahan keadaan fizikal jirim. Okey, state of matter. Bila sebut state ni, bila sebut keadaan, bermaksud dia mungkin cecair, mungkin pepejal, mungkin gas. Tu namanya state, keadaan. Jadi dia merujuk kepada air ni lah. Asalnya cecair, tiba-tiba dah hilang dah. Mungkin dia dah jadi gas. Okey, so soalannya berikut manakah menerangkan teori kinetik jirim? Sangat popular, paper 1 dan juga paper 2. Okey, guys. A, B, C, D. Apakah jawapan korang? Hakim kata C. Jawapannya adalah C. Betul guys. Dia menyerap haba. Tengok. Cecair berat menjadi gas ringan. Absorb heat. Untuk apa? Untuk overcome attraction force. Kita jangan keliru antara attraction force dengan bond. Bonding lain. Jangan kita kata memutuskan ikatan. Ikatan tu bonding. Kita kena beritahu melemahkan daya. Bukan ikatan, daya tau. Daya antara. Kalau ikatan macam kita belajar carbon, ni namanya ikatan, ni bonding. Jadi kita bukan weaken the bonding tu, kita weaken the force attractions. Daya tarikan dia. Bukan kita melemahkan ikatan tu. Okey, next. Seterusnya.
kedai, Anas membuka peti beku di kedai membeli sebatang aiskrim. Dia melihat aiskrim di dalam peti beku itu bertukar menjadi asap. Dry ice. Okey, jadi soalannya, apakah proses yang perubahan tenaga terjadi kepada aiskrim itu? Dia nak tanya apakah proses dan perubahan? What is the process and energy change? Okey, Hakim, nak cuba Hakim. Daripada cecair terus menjadi gas. So, apakah dia? Sublimation, pemerjawapan. Daripada gas, pepejal terus menjadi gas. Tak ada cecair. Itu namanya pemerjawapan. Jadi daripada pepejal kepada gas, ringan kan? Jadi dia akan absorb heat. Apa maksud dry ice? Dry ice ni sebenarnya adalah carbon dioxide yang dikeringkan. Okay, satu lagi dry ice juga adalah katakan SCl. SCl ni adalah semata-mata dirinya sahaja tanpa air. Kalau ada air, itu menjadikan dia sebagai asid. Asid betul lah, solution. Kalau tak ada air, namanya dry. Okay. Dry acid. Dry acid. Okay, next. Negeri 9. Siapa yang menjumpai elektron? Elektron. Cuba cek betul-betul. Ni Snell menjumpai petala, bukan. Jimmy Neutron menjumpai neutron, bukan. Ni Ford menjumpai proton, bukan. So, ni adalah Thomson. Thomson cikgu tak ada akronim dia lah untuk elektron ya. Itulah cikgu kena ciptakan sikit lah. J.J. Thomson ni memang dijumpa elektron. Okey, manakah menunjukkan molekul gas hidrogen? Senang sangat kot. Cikgu bulatkanlah. Okey, Rajah 2 menunjukkan perubahan jirim. State of matter of a substance. Okey, inilah perubahan dia. Okey, proses manakah melibatkan penyerapan tenaga? Ingat, serap tenaga. Berat menjadi lebih ringan. Okey, which one guys? Nadira kata C. Mana C? C tu apa? R. Betul. Air ni berat menjadi ringan. Jadi dia absorb heat. Okay, absorb heat. Okay, good. Next. Menunjukkan takat beku, takat lebur, melting dan juga boiling point of four substance. Okay, bahan manakah ialah cecair liquid pada suhu bilik? Pada macam ni, macam mana korang nak buat ni? Suhu bilik berapa suhu bilik? Suhu bilik adalah 24 ya. Okey, contoh yang pertama. Okey, katalah ambil P. Kita buat macam ni. Okey, ni adalah lebur ataupun bahasa Inggeris lah, ni adalah melting. Ini adalah boiling. Okey, untuk P dia punya melting dia adalah negatif 17. Jadi boiling dia adalah 58. Okay, kenapa buat macam ni? Sebab bawah daripada melting dia akan jadi freeze. Dia akan jadi beku. Dia akan jadi beku. Ataupun solid lah. Kan? Atas daripada ni dia akan jadi gas. Jadi akan jadi gas. Jadi kat sini akan jadi solid. Sini akan jadi gas. Jadi suhu bilik kita berada kat sini lah. So ni adalah cecair. Cecair berada dekat sini. Okay guys. So 24 kat mana korang rasa berada? 24. 24 berada kat sini kan?
Nah, jadi nampak tak? Antara 17 hingga 58, 24 berada kat sini. So, P dah betul dah jawapannya, guys. Boleh jadi korang buat 2 gap, satu melting, satu boiling. Tengah-tengah tu memang liquid. Okey. Buat macam tu. Menunjukkan beberapa isotop. Okey, dan dia punya usage dia. Okey, yang pertama iodine 131 dan sebagainya. Okey, soalannya adalah kat bawah ya. Tengok yang pertama. Iodine ni adalah untuk mengesan ketumbuhan ataupun kanser. Betul tak nombor 1? Betul tak iodine ni mengesan kanser? Jawapannya betul, ya. Betul. Nombor 2, karbon 12 mengukur kadar penyerapan baja. Tak. Sepatutnya siapa yang mengukur baja ni, guys? Phosphorus, betul. Phosphorus, bagus. Jadi 12 dah salah. Okey, cara korang buat macam ni tau. Korang tengok satu betul kan? Okey, cari satu betul. Ini satu betul. Ini potonglah. Okey, tengok satu ni antara 3 dengan 2 mana betul? 2 dah salah dah. 2 dah salah. Jadi dah lah. Cara macam tu untuk cari yang Roman punya jawapan. Okey, next. Seterusnya. Unsur elemen S mempunyai 4 neutron dan 3 proton. Kita buat macam ni. 3 proton, 4 neutron. Neutron ni mestilah kat atas ni campur tau. 4 tambah 3 sama dengan 7. Jadi nucleon number-nya adalah 7. Jadi 7, 3. Okey, 7, 3. Okey, macam tu. Neutron ni mesti kena tambah dengan proton untuk jadikan dia nucleon number. Nucleon number kat sini. Kenapa tambah? Sebab inilah kita punya mass kita. Kita punya jisim dia gabungan dua benda ni. Proton dan juga neutron. Okey, next lagi. Jadi dapat kat sini terus buat awal. Tengah-tengah ni mesti pepejal dan juga cecair. Solid and liquid. Sini pepejal. Sini adalah cecair, liquid. Ataupun nak cantik buat macam ni lah. Apa ni solid. Solid plus liquid. Liquid, sini liquid. Buat macam tu. Okey. So, pernyataan manakah benar? Okey guys. Pernyataan manakah benar? Okey, cikgu nak cerita sikit lupa nak beritahu ni. Korang akan dapat 2 graf macam ni. Satu yang macam ni, satu lagi korang akan dapat graf macam ni. Dia terbalik. Okey, kalau dia graf dia ke atas ni, dia akan serap, absorb. Lupa cikgu nak beritahu. Okey. Kalau absorb lah. Kalau dia turun macam ni, dia release. Tadi cikgu salah explain sikit. Cikgu cakap serap kan. Kalau dia turun ni, dia release. Dia lepaskan haba. Jadi dalam kes ni, dia bebas haba. Dalam kes ni, dia serap haba sebab dia naik. Okey. Macam tu. Okey, lupa lah cikgu nak explain tadi. Okey, pada pendapat korang, manakah yang betul? Ni kata C. C tu apa? Tenaga haba dibebaskan persekitaran. Heat is released to the surrounding. Pada T1, T2, cecair zarah menarik antara satu sama lain untuk membentuk pepejal. Betul. Dia menarik. Yang tadi dia melemahkan. Kalau kat sini dia melemahkan. Dia overcome. Okey, kat sini dia menarik. Dia macam attract. Dia again lah, kontras lah kan. Kalau yang ini dia overcome, kat sini dia attract, tarik balik. Betul? Amni? Terima kasih Amni. Alright, next. Okey, siapakah yang menjumpai proton? Okey, ni dah 3 kali buat ni, mesti korang dah betul ni. Proton, jawapannya adalah D. Okey, good. Kedah, apakah bilangan elektron valent? Valent elektron bagi atom ini. Nombor 8. Elektron valent. Kita buat. Ambil proton tau. Jangan ambil atas. 2,
8, 1. Jadi elektron valent kita adalah A. Buat arrangement dia. Alright. Kedah. Adakah persamaan isotop bagi unsur? Antara berikut manakah adalah persamaan isotop? Oh, persamaan isotop. Ingat, isotop proton yang sama, neutron yang berbeza. Okey, yang pertama dia kata bilangan neutron. Neutron tak sama ya. Jadi satu dah salah. Mana ada satu tu korang buang je. Macam tu cara dia. Okey, yang kedua, bilangan proton betul. 2 betul. Dua-dua ada 2. Alamak. Sifat fizik. Sifat fizik tak sama. Sifat kimia je sama ya. Jadi, ni betul. Nadira pun betul. Okey, nice. Okey, negeri 9. Manakah merupakan takat didih dan takat lebur? Melting, boiling dan juga melting. Bagi sebatian R. Dia cecair pada 100 guys. Jadi korang buatlah macam ni. Melting, boiling. Tengah-tengah ni cecair tau. Ni cecair. Sini pepejal. Sini gas. Cecair pada kat sini 100 degree. Apa jawapannya? B. B. Cecair pada 100. B takat dia. Betul lah B. Sebab ni 75, 76. Sini 128. Betul? Tercair tengah-tengah. Buat macam ni ya. Nampak sikit. Okey lagi guys. Salam masa menyemburui kita rupanya ya. Antara berikut manakah betul? Ni korang dah kena betul lah ni. Ni kata B. Elektron jumpa J. Thomson. Okey, nice. Okey, susunan zarah 3 keadaan jirin, state of matter, pada room temperature. Okey, apakah P, Q dan R? Alamak, panjang lah pula. P tu apa? P tu gas. Manakah gas? Dah sedang. Dah laju sikit. Kita nak bincang banyak lagi ni. Okey, manakah simbol bagi unsur chromium, mangan dan juga ni sama tadi. Negeri ni mungkin dia tiru daripada negeri lain. Neutron number. Nuclear number. Okey, antara berikut manakah menunjukkan nombor proton dan juga nombor nukleon. Okey, guys. Per list. Ni ion Y. Ion Y ada plus 1. Plus 1 ni maksudnya apa? Plus 1 maksudnya dia lebih 1 proton. Ni elektron ada elektron ada 10. Maksudnya proton mesti ada 1 lebih. Jadi proton kita kalau dalam bentuk Y biasa dia mestilah 11. Faham tak guys? Jadi A dengan D dah salah. Faham ya? Adakah kawan yang keliru ke? Boleh Boleh, okey. Okey, lepas tu kita tambahlah 11 tambah 12. Kita akan dapat 23. Macam tu. Okey. Okey, next. Seterusnya. Terengganu. Soalannya apa ni? Dia nak tahu ni, type of particle. Bila sebut type particle mesti ion, atom dan juga molekul. Dan juga dia nak state keadaan dia pada suhu bilik. Acetamida ni dia adalah covalent Okey, jadi apakah jawapan korang? Dia ni metal tau, metal. Jadi kalau metal dalam keadaan suhu bilik, dia adalah solid. Dia solid dan dia adalah molekul.
Ada molekul. Solid. Okey, lagi menunjukkan simbol atom bagi X antara berikut manakah mewakili diwakilkan oleh 19. 19 ni apa ni guys? Terengganu. Nukleon. Okey, senang sangat. Okey, menunjukkan struktur atom di mana kedudukan proton di dalam struktur atom ini. Okey, di manakah terdapatnya proton guys? Where is the position of proton? Saza kata A. Betul, pada nukleus. Proton kat sini. Sini mesti ada proton dan juga ada neutron. Siapa merujuk contoh? Okey, Terengganu lagi. Antara berikut manakah menunjukkan bilangan proton, neutron dan elektron? Okey. Manakah benar mengenai zarah F dan juga G? Okey, 24 guys. Okey, ni ada pengiraan sikit. Cikgu skip. Ada pengiraan sikit. Aku tak sempat nak kira, nak explain kat awak. Yang ini apa ni? Ini pun panjang sangat. Okey, kita beginilah. Selangor ya. Manakah adalah proses X? Mana adalah proses X? Peleburan. Okay, nice, good. Selangor menunjukkan simbol mewakili piawai bagi beryllium. So, what is the number of valence electron? Beryllium atom. Dia nak bilangan elektron. Elektron dia adalah 2. Okey, jawapannya adalah 2 ya. Korang buatlah sini. Ni. Okey, apakah persamaan yang dimiliki oleh kedua-dua atom ini? Satu karbon 14, satu karbon 12. So, what is the similarity? B. Kawan lain pun sama B. Yang pertama, proton sama, sifat kimia yang sama. Betul, B. Good. Manakah merupakan suatu unsur? Satu elemen. Which one is element? Dia adalah neon ya. Neon adalah kumpulan 18. Neon adalah monoatom, berdiri seorang-seorang. Okey, menunjukkan takat lebur dan takat didih. So, apakah keadaan fizik dia pada suhu 100? So, korang buatlah macam ni 78, 245. Tengah-tengah ni. Kalau 100 tu apa? 100 kat sini. 100 mesti cair kan? Okey. Okey, next. Alamat panjangnya. Soalan last. Okey. Menunjukkan piawai untuk atom. Okey, antara berikut manakah merujukkan struktur atom X? Okey guys, soalan terakhir kita guys. Esok masuk bab lain. Amni kata B. B ke ni? Amni? Ke yang tadi awak cakap? Yang tadi okey ni. Ni 12 ni. Mesti 6 tambah 6. B juga kan? 6 proton, 6 neutron. So, bagus Saza. Okey, tahniah Saza. Jadi sebenarnya, ni soalan trial tau. Soalan